Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke First National Cancer Conference 2020 di ILKKM Sungai Buloh. So pada hari ini saya Atirah binti Abdul Razak, kita akan bawa anda semua melihat semua poster-poster yang terlibat dalam research competition di NCC pada hari ini. So first participant kita pada hari ini adalah Dr. Suresh. So Doktor, boleh tak kenalkan diri sikit dan terangkan sikit mengenai Doktor punya research? Okay. Saya Suresh Arjunan daripada Hospital Selayang from Urological Department. So hari ni saya nak present tentang case primary renal lymphoma. Apa tu primary renal lymphoma? Primary renal lymphoma is a non-Hodgkin lymphoma emerging from the kidney without any signs of extra lymphatic disease. Tapi this particular case, it is very rare because this primary renal lymphoma ni mimicking the upper tract urothelial carcinoma, which is another type of tumor. So this patient actually datang dengan altered bowel symptom. Maksudnya tak ada simptom yang berkenaan dengan renal tumor. But noted dia punya CT scan ada thickening of the ureter and also the kidney. So noted dalam tu there's some thickening, that means can be cause of cancer. So we did a ureteroscopy. We see the ureter tak ada any defects, any abnormalities. There's no any abnormalities. So kita plan for a normal CT surveillance dalam 6 bulan. So in this 6 months, we noted the repeated CT shows some progression of the left ureteric wall thickening. So we counsel this patient for a left nephrourectomy. So to our surprise, we noted that the histopathology shows a low-grade mature B-cell lymphoma. Initially, was thinking it has a urothelial carcinoma, but it showed something else. It is very rare. So as you can see here, this is the CT images. You can see this is the thickening. Compared to the right side, you can see it's normal. This is the actual view. You can see the thickening here. This is the picture of the left kidney together with the ureter and also bladder cuff. This is the slides of the microscopic examination of the tumor. The blue color indicates malignant cell infiltration. So what are we trying to discuss here today is primary renal lymphoma is a rare lesion which caused because the kidney lacks a proper lymphoid tissue, and its symptoms usually of primary renal lymphoma is no other different from normal tumor. Normal tumors and also primary renal lymphoma patient could come with similar complaints and everything. Another thing is you can't differentiate a primary renal lymphoma from a normal renal tumor by a scan. The symptoms and the scan X-rays might show the same similarity. So how we detect this is by a biopsy. So you have to take a biopsy and read it through a microscope. Then you can see whether this is a B lymphoma or not. So the treatment, if it's a B lymphoma, main treatment is chemotherapy. That's why, as a conclusion, we must always have an early diagnosis, and early diagnosis we can treat this B lymphoma by chemotherapy. But if you have a late diagnosis, like this patient, late diagnosis and all, we thought initially it was urothelial carcinoma. That's why we did a nephrourectomy. If it's a B lymphoma, we'll treat this patient using chemotherapy. So as a conclusion, like what I said, early recognition and biopsy could improve the outcome by preventing a surgical removal of kidney, and also followed by early initiation of chemotherapy. Thank you. Okey, terima kasih Dr. Suresh. So sekarang kita beralih pula ke poster yang lain. So jom saya bawa kita jalan-jalan. Okey, bersama dengan saya sekarang adalah partisipan kedua yang akan menyertai presenter kedua yang akan menyertai poster pada hari ini. So, Puan boleh kenalkan diri? Saya Nur Farahana binti Nur Abidin. Saya merupakan pelajar Advanced Diploma Onkologi, Subspecialty Pediatric Oncology bersama dengan tim saya. Okey, boleh tak kalau saya nak minta terangkan sedikit mengenai kajian yang telah Puan lakukan bersama dengan rakan-rakan semua? Okey, terima kasih. Firstly, tajuk kami adalah Knowledge and Attitude Among Parents of Leukemia Children in Pediatric Oncology Ward at public hospital. So tujuan kami adalah kami nak tahu pengetahuan dan sikap ibu bapa terhadap anak mereka yang menghidapi penyakit leukemia. So kenapa kami pilih tajuk ni? Sebab
kanser kanak-kanak ni sangat membimbangkan seluruh kaum keluarga, terutama sekali ibu bapa. Dan untuk sesetengah negara, kanser kanak-kanak ni belum meluas. Pengetahuan mengenai kanser kanak-kanak ni belum meluas. So membimbangkan mereka dan menyebabkan emosi dan psikologikal mereka terjejas. So disebabkan itu kami lakukan research ni, kajian ini kami nak kenal pasti macam mana tahap pengetahuan ibu bapa mempengaruhi sikap ibu bapa tu sendiri. So disebabkan itu kami melakukan penyelidikan ni di Hospital Wanita Kanak-kanak Kuala Lumpur WCHKL selama 3 bulan, dan apa finding yang kami dapat daripada penyelidikan ni, alhamdulillah so far memang rakyat Malaysia ataupun anak yang ibu bapa yang mempunyai anak mengidap leukemia yang berada di Women Child Hospital Kuala Lumpur mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi. Manakala sikap mereka terhadap pengetahuan ataupun terhadap penyakit anak-anak mereka juga sangat bagus. So kami melakukan penyelidikan ini berpandukan soalan-soalan yang kami berikan mengenai bagaimana mereka menghadapi dengan treatment-treatment yang doktor berikan, bagaimana mereka menyelesaikan tahap kesakitan anak mereka, bagaimana mereka berhadapan dengan masa depan, contohnya macam apa pendapat mereka ataupun adakah ibu bapa ini membenarkan anak mereka untuk bersekolah selepas habis treatment, adakah ibu bapa membenarkan anak mereka untuk campur dengan kanak-kanak normal yang lain. Maksud normal tu adalah kanak-kanak yang sihat. Adakah ibu bapa membenarkan anak-anak mereka untuk further study, berkahwin, mempunyai keluarga, macam tu. Soalan-soalan kami lah. Kami juga bertanyakan soalan mengenai bagaimana perasaan tahap kebimbangan ibu bapa terhadap treatment yang doktor berikan, bagaimana dengan staf ataupun kaki tangan hospital memberikan treatment, adakah mereka berpuas hati, dan keputusan ini adalah bagus, tetapi ada juga perkaitan, contohnya macam keputusan kami terdapat perkaitan di antara pengetahuan ibu bapa terhadap tahap pengetahuan ibu bapa. Maksudnya ibu bapa yang kurang berpengetahuan mungkin mempunyai sedikit knowledge ataupun pengetahuan mengenai leukemia children ini. Selain itu terdapat juga perkaitan di antara sikap ibu bapa dengan diagnosis. Contohnya macam kalau kita ketahui untuk seluruh dunia nombor 1 kanser kanak-kanak di kalangan nombor 1 ranking kanser di kalangan kanak-kanak adalah leukemia. So daripada penyelidikan ini, leukemia menunjukkan tahap ibu bapa yang sangat bagus. Selain itu, ibu bapa yang sedang menjalani anak-anak mereka yang sedang menjalani rawatan di ward mempunyai tahap pengetahuan dan sikap yang lebih bagus berbanding ibu bapa yang anak mereka baru disahkan berpenyakit leukemia. Dan implication dia untuk mereka yang kurang berpengetahuan, kami lebih galakkan banyak soal jawab, rapport, social group dengan ibu bapa ni supaya mereka lebih yakin untuk mereka meluahkan pendapat mereka, tahap kebimbangan mereka, supaya memberikan keyakinan supaya tahap pengetahuan dan juga sikap mereka juga akan menjadi lebih bagus. Selain itu, kita juga perbanyakkan pamphlet yang simple-simple untuk mudah mereka faham dengan cara yang lebih mudah lah. Okey, terima kasih Puan Farhana. So sekarang kita akan beralih pula ke next poster, yang mana poster yang akan ditayangkan selepas ini adalah merupakan poster daripada student Advanced Diploma Oncology Care juga. So kita akan beralih ke poster yang keempat. Okey, kalau tadi kita dah tengok kanser berkenaan dengan limfoma dan juga leukemia. So sekarang kita akan beralih pula pada poster yang ketiga, yang mana poster kali ini bukan berkaitan dengan penyakit tapi berkenaan dengan keputusan yang boleh kita ambil. So untuk first, saya ingin bertanya dengan presenter untuk poster ini sendiri. Okay, boleh kenalkan diri? Nama saya Muhammad Idham bin Jasmiat. Saya adalah pelajar di IRKM Sungai Buloh. Okey, boleh terangkan sedikit berkenaan dengan research yang Tuan dan kawan-kawan buat?
Untuk research kami, tajuknya adalah berkaitan dengan pendapat ataupun pandangan jururawat mengenai keputusan DNR, do not resuscitate, ataupun tidak melakukan resusitasi kepada pesakit yang akan mati ataupun yang tenat. Dan untuk ini kita kena tahu bahawa semua doktor, jururawat dan ahli kaki tangan kesihatan yang lain perlu tahu ini untuk melakukan keputusan yang terbaik bagi pesakit yang tenat dan yang sakit di hospital. Jadi melalui kajian ini kita dapat melihat pandangan jururawat, terutama jururawat, kerana jururawat adalah mereka yang sentiasa berada dengan pesakit, sama ada mereka masih sihat atau masih tenat. Kita kena tahu pandangan mereka sama ada perlukah resusitasi ini dilakukan, meskipun ada tentangan daripada ahli keluarga ataupun ada tentangan daripada doktor ataupun doktor sendiri yang memberikan keputusan bahawa kita kena terima atau kita tak terima. Kita kena lihat daripada pandangan ini. Dan daripada kajian ini juga kita boleh tahu sama ada jururawat itu sendiri faham atau tidak maksud DNR ataupun do not resuscitate, kerana ada setengah jururawat tidak memahami dan mengambil summary level tentang keputusan ini. Bagaimana dan di mana kajian ini dilakukan? Okay. Kajian ini dilakukan di Hospital Ampang, iaitu Pusat Hematologi Malaysia, Pusat Hematologi Rujukan Malaysia. Dan kajian ini kita lakukan dengan memberikan jururawat menjawab soalan, 20 soalan, dan keputusannya dianalisis dengan menggunakan SPSS. Macam mana dengan keputusan dia? Sama ada jururawat ini boleh membuat keputusan sendiri ataupun tidak? Berdasarkan kajian yang dilakukan, kami dapati bahawa jururawat sebenarnya tidak memahami tentang DNR ini, dan disebabkan itu cadangannya adalah untuk kajian ini dilakukan di hospital lain supaya kita dapat mendapat lebih ramai responden nurses ataupun jururawat untuk menjawab soalan ini. Terima kasih Encik Idham. Sekarang selepas kita melihat poster yang ketiga, kita akan beralih pula ke poster yang keempat, yang mana poster kali ini lagi menarik. Okey, kalau tadi kita dah belajar melihat sedikit mengenai keputusan yang boleh kita ambil daripada segi jururawat dan juga doktor dalam do not resuscitation. So benda ni mesti mengakibatkan stres, betul kan? So kali ni apa yang kita akan dengar melalui poster yang akan dipamerkan sebelah saya ni adalah mengenai stres. Yang mana poster ini adalah daripada Student Advanced Diploma Oncology Care 2019 juga. So boleh kenalkan diri? Saya Faiza binti Razali, student ADOC, dan juga mengenai research ni saya buat bersama kawan saya iaitu Nurul Huda Yaakob dan juga Jasmira Kamarudin. Okey, boleh tak Faiza terangkan sedikit tentang research yang Faiza dan rakan-rakan buat dan di mana research ini dijalankan? Okey, Research ini mengenai stres di kalangan ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak kanser solid di Hospital Kuala Lumpur. Sekarang ni dikenali sebagai Hospital Tunku Azizah. Soalan ni. Berapa lama kajian ini dilakukan dan macam mana keputusan yang dapat daripada research ni? Okay. Kajian ini dilakukan selama 3 bulan dan melalui kajian yang saya dan kawan-kawan lakukan, saya dapati emosi menyebabkan stres yang tinggi di kalangan ibu bapa, dan juga berkaitan antara ibu bapa, family, income keluarga dan juga jangka masa kanak-kanak itu sakit mempengaruhi stres ibu bapa. Okay. Macam mana kajian ini dilakukan? Adakah sama ada menggunakan questionnaire ataupun temu bual sahaja? Ada tak apa-apa soalan yang dikemukakan? Okey. Kami memberi set soalan kepada ibu bapa. Sekiranya ibu bapa mempunyai masa terluang dan kita lihat tidak mempunyai kita lihat ibu bapa boleh melakukan soalan ini, jadi kita akan bagikan dia dalam masa yang ditetapkan.
Okey, daripada keputusan ni macam yang kita tengok tadi, emosi, education level, ini semua mendorong dalam tahap stres ibu bapa dan juga kanak-kanak. Jadi apa Faizah punya recommendation untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak berpenyakit kanser? Okey, saya cadangkan ibu bapa yang punya anak-anak kanser ni, sebab sekarang kita banyak sokongan-sokongan badan-badan NGO dan juga support family daripada kanak-kanak kanser yang lain. Diorang dapat berkomunikasi dan berkongsi idea sesama mereka untuk mengurangkan tahap stres ibu bapa ini. Okey, terima kasih Faizah. Okey, sekarang kita akan melihat ke belakang pula, yang mana di belakang ada terdapat 5 lagi poster daripada student-student ADOC dan juga doktor-doktor daripada luar. Jom. Okey, bersama dengan saya sekarang adalah presenter untuk poster yang ke-8, Dr. Ahmad Azizi Mat Yusof. So doktor, boleh tak terangkan sedikit mengenai kajian yang doktor lakukan? Okey. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih. Nama saya Dr. Ahmad Azizi bin Mat Yusof. Saya merupakan perubatan doktor perubatan di Hospital Selayang, bahagian Urologi Department. Berkenaan dengan kes yang saya lakukan, bertajuk Representation of Metastatic Renal Cell Carcinoma to the Mandible. Kebiasaannya kita boleh katakan kanser buah pinggang berlaku dalam kalangan orang dewasa umur 30 hingga ke 60 tahun. Dia punya peratus lebih kurang 3% kanser buah pinggang dalam kalangan orang-orang dewasa. Apa yang menyebabkan poster ini lain daripada presentation yang lain? Kebiasaannya kanser buah pinggang kita detect apabila pasien datang dengan simptom iaitu kencing berdarah ataupun ada ketumbuhan ataupun di bahagian perut, ataupun pasien datang dalam keadaan sakit di bahagian pinggang. Ya. Tapi zaman sekarang, kebanyakan kanser kita temui secara kebetulan. Contohnya dalam kes ini, pesakit ini datang dalam keadaan dengan keadaan bengkak di bahagian mulut, bukan bahagian buah pinggang. Okey. Jadi doktor bahagian pembedahan mulut telah buat satu siasatan lanjutan, telah proceed dengan CT scan, dan daripada CT scan mereka menjumpai ketumbuhan di 2 bahagian. Pertama di bahagian mulut dan satu lagi di bahagian buah pinggang di sebelah kiri. Okey. Jadi sampel tisu telah dilakukan di bahagian mulut menunjukkan kanser itu berasal daripada buah pinggang, dan seterusnya kes ini telah dirujuk kepada kami bahagian pembedahan urologi di Hospital Selayang. Apa yang telah kami lakukan? Kita telah melakukan satu pembedahan iaitu proses pembuangan buah pinggang, radical laparoscopic nephrectomy, iaitu pembedahan buah pinggang, dan spesimen yang telah kita hantar kepada makmal menunjukkan bahawa kanser yang terdapat dalam buah pinggang itu memang terbukti adalah kanser buah pinggang lah, iaitu renal cell carcinoma is a clear cell tissue. Okey. Dan seterusnya pesakit ini telah kita rujuk kepada doktor bahagian onkologi untuk rawatan selanjutnya. Kerana dalam kes seperti ini, kanser buah pinggang yang telah merebak ke bahagian mulut itu merupakan stage yang keempat lah, ya. Jadi kita setelah melakukan operation dan kita rujuk ke bahagian onkologi sebagai palliative treatment. Okey, dan perubatan terkini yang boleh kita offer kepada pesakit yang sudah tahap 4 kanser buah pinggang, mereka akan berikan immunoterapi iaitu tyrosine kinase inhibitor. So sebagai konklusinya kepada presentation saya, kebanyakan kanser yang berlaku buah pinggang untuk orang dewasa lebih kurang dalam lingkungan 3%. Daripada 3% tersebut, range umurnya adalah 30 hingga 60 tahun. Dan daripada kanser buah pinggang keseluruhannya, 75% adalah clear cell daripada tisu yang kita kaji di dalam makmal. Okey. Dan kebiasaannya kanser buah pinggang akan merebak kebiasaannya kepada paru-paru, tulang, brains, and then kepada buah pinggang yang sebelah satu lagi, okay,
Dan dalam kes ini, kes yang agak ganjil di mana kanser buah pinggang itu telah merebak ke bahagian mulut. So sebagai konklusinya, sekiranya ada pesakit yang datang dalam keadaan bengkak di bahagian mulut, kita tidak boleh pandang ringan dan kita perlu melakukan siasatan lanjutan. Boleh jadi ia adalah sel kanser yang berasal daripada buah pinggang. Okey, jadi saya itu saja. Terima kasih Dr. Azizi. Okey, macam yang Dr. Azizi telah terangkan tadi, kanser ni terdapat banyak simptom. So, jangan ambil mudah dengan segala simptom yang ada dalam yang muncul dalam diri masing-masing. Terima kasih. Okey, bersama lagi dengan saya Atira binti Abdul Razak. So hari ini untuk sekarang apa yang kita akan buat adalah kita akan melihat poster yang ke-9 dalam poster presentation di NCC 2020 ILKKM. So bersama dengan saya adalah salah seorang student daripada Advanced Diploma Oncology Care 2019. So boleh perkenalkan diri. Okey, selamat petang. Saya Ivy Hugh Fong, pelajar ADOC ILKKM. Okey, boleh tak Ivy terangkan sedikit mengenai kajian yang Ivy dan rakan-rakan telah lakukan dan apa keputusan dia? Okey, kajian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan mengenai kanser prostat yang terdapat di kalangan lelaki di ward urologi yang kami jalankan kajian, iaitu Hospital Selayang. Okey, di sini serba sedikit pasal kanser prostat ialah kanser prostat merupakan kanser kedua yang sering berlaku di kalangan lelaki dan juga merupakan kanser keempat yang sering berlaku di seluruh dunia. Okey, sebab tu kami mengambil berat dalam kajian ini untuk mengkaji mengenai tahap pengetahuan di kalangan lelaki di Malaysia ini dengan mengambil berat dari umur dan juga taraf pendidikan serta pekerjaan dan juga taraf perkahwinan mereka lah. Okey, daripada sini berapa lama Ivy lakukan kajian ni? Okey, kajian yang kami lakukan ini adalah selama 5 bulan, iaitu daripada Ogos 2019 sehingga Januari 2020. Apa cara yang Ivy lakukan adalah sama ada menggunakan temu bual ataupun memberi questionnaire kepada semua pesakit, dan di mana pesakit-pesakit ini sebenarnya? Okey, pesakit yang kami ambil adalah pesakit lelaki yang ada di Hospital Selayang. Kami punya material adalah kami menggunakan questionnaire, iaitu terdapat dalam dua bahasa, iaitu bahasa English dan Malaysia, mengikut kefahaman pesakit. Okey, terima kasih Ivy. So sekarang saya nak tahu sikit saja lagi mengenai conclusion dia. Apa recommendation Ivy terhadap orang lelaki-lelaki di luar sana mengenai keperluan kita memiliki sedikit ilmu pengetahuan mengenai kanser prostat? Okey, secara kesimpulannya daripada kajian yang kami lakukan ini, kami dapati lebih daripada separuh lelaki di Malaysia ini, terutama di tempat yang kami jalankan kajian, mempunyai tahap pengetahuan mengenai kanser prostat yang sangat rendah, iaitu sebanyak 87.9% yang mempunyai tahap pengetahuan yang sangat lemah. Oleh itu, cadangan kami adalah dengan kempen pendidikan kesihatan, saringan dan juga perawatan di setiap hospital perlu dipertingkatkan lagi lah, diperbanyakkan lagi. Okey, terima kasih Ivy. Okey, sekarang seperti yang mana Ivy katakan tadi, setiap orang memiliki satu sel kanser di dalam badan sendiri. Jadi, kepada lelaki-lelaki dan juga wanita-wanita di luar sana, jangan ambil mudah setiap simptom yang ada, terutama untuk kanser prostat di mana anda akan melihat kebengkakan ataupun kesusahan dalam membuang air kecil. Terima kasih. Limfoma kita dah belajar, leukemia kita dah belajar. So sekarang sampai ke topik yang
paling saya suka. Bersama dengan saya sekarang merupakan presenter untuk poster yang ke-10, merupakan seorang student daripada Advanced Diploma Oncology Care juga, di bawah Respiratory Oncology. So bersama dengan saya sekarang adalah Nur Atikah binti Abdul Muin. So Atikah, boleh terangkan sedikit mengenai kajian yang Atikah lakukan? Okey, terima kasih Atira. Okey, kajian yang saya buat ialah recurrent maglinear pleural effusion. Tapi saya akan fokus pada pleural effusion dulu. Pleural effusion ialah satu keadaan di mana terkumpulnya abnormal jumlah air yang abnormal di antara lapisan tisu pleural dan cavity, chest cavity. Pleural effusion ini terbahagi pada dua, transudate dan exudate. Exudate ialah kebiasaannya terjadi pada pasien yang mengalami congestive heart failure, cirrhosis liver, dan exudate ialah kebiasaannya dalam malignancy. Macam saya buat recurrent malignancy pleural effusion, pasien saya ialah seorang wanita Malay berumur 61 tahun, mengidap CA lung adenocarcinoma stage 4. Simptom yang dialami daripada pleural effusion ialah chest pain, shortness of breath, unable to do physical activity in long distance lah, seperti macam dia berjalan, dia akan cepat rasa penat. Sebabkan itu, bila dia masuk ke ward, kita ada rawatannya walaupun dia recurrent malignancy, iaitu malignancy pleural effusion yang berulang. Rawatan yang kebiasaannya kita bagi ialah kita akan buat chest drainage, lepas tu kita akan buat pleurodesis untuk rawat dia daripada berulang kembali. Daripada sini, apa yang Atikah dapat conclusion mengenai maglinear pleural effusion dalam pesakit-pesakit kanser paru-paru? Okey, untuk rawatan macam ni, walaupun dia recurrent, pesakit tidak perlu risau sebabnya kita ada rawatan yang boleh merawat perkara itu daripada berulang. Kebiasaannya pasien akan kerap risau sebabnya dia ingat, diorang fikir untuk pleural effusion ni rawatan ni tiada sebabnya kekerapan dia berlaku. So sekarang hospital sudah ada beberapa rawatan, contohnya tuck powderage, dan kita akan guna scleral agent untuk rawat recurrent pleural effusion ini. Okey, terima kasih Atikah. So sekarang kita akan beralih kepada poster yang akan dipersembahkan oleh respiratory oncology student juga. Jadi mari kita ke sebelah sana pula. Okay, bersama dengan saya sekarang adalah salah seorang student daripada Respiratory Oncology, Advanced Diploma Oncology Care 2019, yang akan mempersembahkan poster bertajuk Hemoptysis in Advanced Lung Cancer Patient. Jadi, Isapia boleh terangkan sedikit mengenai case report yang anda persembahkan? Okey, terima kasih Puan Atira. Okey, saya Isapia binti Lasaki, student ADOC 2019. Hari ini saya terangkanlah pasal case report saya ni. Okey, pasal case report saya hemoptysis. Hemoptysis ni adalah berkenaan dengan batuk berdarah yang selalu terjadi di kalangan cancer patient. So, berkenaan dengan patient saya ni, pertama dia akan rasa fever, mungkin sebabkan infection, and then doktor akan rawat dengan antibiotik lah. And then lepas tu untuk further investigation dia akan buat x-ray, and then dia akan buat biopsi. Biopsi ni di mana kita akan ambil sampel untuk membuktikan betul tak itu adalah kanser. And then lepas dah detect yang patient itu adalah kanser, doktor akan further treatment dia akan lalui macam mana proses untuk perubatan seterusnya, contohnya kemoterapi. And then so far patient yang saya follow up sekarang ni, patient still on ni lah. Sebelum ni dia ada symptom of fatigue, and then loss of appetite. So sekarang patient pun bila dah cycle 2 of treatment, so far fatigue tu dah kurang. And then patient pun dah buat ADL macam ada progress lah. Macam tu. Okay. So apa yang boleh Isapia terangkan sedikit? Adakah hemoptysis ini ada satu simptom yang side effect yang teruk ataupun dia boleh dikawal? Okey, untuk hemoptysis ni saya pesanlah kepada orang luar, and then kalau berlakunya hemoptysis di kalangan keluarga ke dengan diri sendiri, cepat-cepat dapatkan treatment. Sebab bila kita dah detect kita tu ada hemoptysis, doktor bila investigate kita tak tahu apa kita punya masalah sebenar. So better cepat-cepatlah pergi buat treatment.
Okey, terima kasih Sapia. So sekarang kita akan beralih ke poster kita yang terakhir di mana ia juga dipersembahkan oleh salah seorang respiratory oncology Advanced Diploma Care 2019. Okay, Assalamualaikum. Saya Nur Atika dan bersama saya Atira, pelatih perbesi onkologi daripada ILKKM Sungai Buloh. Sekarang kita akan bertanyakan pada Puan Atira berkaitan research yang telah dia lakukan. Okey, terima kasih Atika. Saya Atira binti Abdul Razak, student respiratory oncology, Advanced Diploma Oncology Care 2019. So dekat sini apa research yang saya dan rakan-rakan lakukan adalah mengenai fatigue level dan functional status among thoracic malignancy patients undergoing oncological care di Hospital Kuala Lumpur, di mana kajian ini dilakukan untuk melihat sama ada tahap keletihan setiap pesakit kanser, terutama kanser bahagian torasik seperti kanser paru-paru mengganggu fungsi status pesakit itu sendiri semasa menjalani rawatan onkologi seperti radioterapi, kemoterapi dan juga concurrent chemoradioterapi. Okey, boleh tak Puan Atira terangkan apakah implication kepada pesakit hasil pada research yang Puan Atira lakukan? Okey, implication daripada research ni seperti yang kita lihat, hasil daripada kajian kami, apa yang kami lihat, umur memainkan peranan yang penting, yang mana umur ini menjadi tanda titik kepada tahap keletihan seseorang pesakit yang tengah menjalani rawatan untuk kemoterapi, radioterapi dan juga concurrent chemoradiation. So apa yang boleh saya katakan di sini untuk jururawat, setiap jururawat itu sebenarnya perlu meningkatkan pengetahuan dan juga skill masing-masing mengenai tahap bagaimana ingin menilai tahap keletihan seseorang pesakit, terutama sebelum, semasa dan selepas pesakit itu menjalani rawatan. Dan bagi pesakit, apa yang boleh saya katakan di sini, rawatan itu sendiri memang sangat memenatkan. Begitu juga dengan penyakit itu sendiri, terutama bila dia melibatkan kanser di bahagian torasik, kesusahan bernafas itu adalah salah satu simptom yang penting untuk terjadi dalam setiap pesakit. So jangan risau, dapatkan rawatan, teruskan rawatan dan kita akan sama-sama berusaha untuk meningkatkan tahap fungsi status masing-masing. Okey, Atira, boleh tak saya tahu kesimpulan dari research yang Puan Atira lakukan? Okey, seperti yang saya katakan tadi, kesimpulan daripada research yang saya dan rakan-rakan lakukan, tahap keletihan setiap pesakit kanser dapat dilihat melalui semakin meningkat umur pesakit. Semakin meningkat umur pesakit, semakin rendah tahap keletihan yang dialami, terutama semasa pesakit itu menjalani rawatan radioterapi dan radioterapi seperti radioterapi, kemoterapi dan juga concurrent chemoradiation. Okey, jadi kepada pesakit kanser yang menjalani rawatan kemoterapi, saya tahu fatigue ialah salah satu tanda yang anda alami bila anda menjalani rawatan kemoterapi. Jadi jangan risau, sebabnya jururawat sekarang turut membuat kajian bagaimana untuk merawat tanda-tanda yang anda alami. Jadi teruskan melakukan kemoterapi dan kami bersama anda sentiasa.